Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري. Sudah baca. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman wa amalan salihan. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila sawa'is sabil. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi yang dimuliakan ini kita dapat berkumpul lagi sekali dalam sesi mempelajari bahasa Arab untuk memahami Al-Quran. Jadi apa yang kita cuba usahakan pada setiap minggu adalah untuk belajar percakapan bahasa Arab. Mudah-mudahan melalui percakapan Arab kita dapatlah memahami bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala sampaikan kata-katanya kepada para hamba-Nya. Jadi alhamdulillahirabbil alamin, pada hari ini kita dapat sekali lagi bersama-sama dengan saya iaitu Ustaz Muhammad Indallah. Dan juga berterima kasih juga kepada Pusat Tahfiz At-Taqwa kerana telah beri peluang untuk kita belajar bersama-sama. Ustaz ingin meminta maaf jugalah kerana pada minggu lepas kita tak dapat melakukan kelas kita. Jadi insya-Allah pada hari ini kita akan mengulang kaji semula pelajaran-pelajaran apa yang kita pernah ambil pada kelas-kelas yang terdahulu. Okey, jadi harap-harap sahabat-sahabat semua yang sertai kelas kita pada pagi ini, jangan lupalah untuk tekan butang share, tekan butang kongsi kepada sahabat-sahabat, rakan-rakan kita yang lain. Mudah-mudahan ramai yang dapat ambil manfaat daripada kelas kita untuk memahami lebih lagi kandungan Al-Quran, kandungan kalam Allah. Sahabat-sahabat pun tahu bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala telah turunkan Al-Quran dan Allah Taala telah pilih melalui kehendaknya untuk kalamnya, kalam Allah Taala, kata-katanya digunakan dalam bahasa Arab. Kata-katanya digunakan dalam bahasa Arab. Selepas kita menyucikan Allah Subhanahu Wa Taala daripada sifat-sifat makhluk, dan Allah Subhanahu Wa Taala telah pilih untuk kita tahu apa yang Allah ingin sampaikan melalui percakapan bahasa Arab, melalui kata-kata Arab. Allah Taala sendiri bagi tahu kan, inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qiluna. Sesungguhnya kami telah menurunkannya, yakni Al-Quran, Qur'anan Arabiyyan, sebagai bahan bacaan yang berbahasa Arab. La'allakum ta'qiluna. Mudah-mudahan kamu semua menjadi orang yang berakal. Berakal ni apa dia? Berakal ni orang yang berfikir. Subhanallah. Jadi bahasa Arab bahasa yang meningkatkan satu orang punya pemahaman dalam pemikiran, insya-Allah. Nah, jadi sahabat-sahabat yang pertama sekali sertai kelas kita pada pagi ini, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum, dan sahabat-sahabat yang sudah lama sertai, jangan lupa panggil sahabat-sahabat yang lain. Kita ada kelas pagi ini. Jadi insya-Allah kita akan ulang kaji bersama-sama. Ayuh.
Okey, alhamdulillah. Jadi sahabat-sahabat yang dikasihi oleh Allah Taala, kita alhamdulillah sudah berada di unit yang kedua, iaitu al-usratu, yakni bahagian keluarga. Jadi apa yang kita akan buat pada kali ini, mada sanaf'alu fi hadzal liqa'. Perjumpaan kita pada pagi ini kita nak buat apa? Kita nak buat ulang kaji. Nahnu sanaf'alu al-muraja'ah. Kita akan buat ulang kaji ya, sahabat-sahabat sekalian. Naam. Jadi pada pertama sekali punya ulang kaji, saya nak lihat sahabat-sahabat punya pendengaran. Nak minta untuk terjemahkan. Aiwa. Jadi kita lihatlah sahabat-sahabat boleh tak terjemahkan daripada bahasa Arab ke bahasa Melayu. Okey. Saya harap sahabat-sahabat semua telah bersedia. Aiwa. Kalau belum bersedia boleh lihatlah buku sahabat-sahabat sekalian daripada kitab apa nama Al-Arabiyyatu Baina Yadaik. Unit yang kedua. Okey. Jadi sahabat-sahabat dah sedia belum? Kalau dah sedia boleh tolong tulis tak dekat ruangan komen di bawah. Ana musta'idun. Kaifa halukum jami'an? Apa khabar semuanya? Sihat ke? Harap-harap sahabat-sahabat semuanya sihat-sihat belaka. Okey. Jadi kalau ada sahabat-sahabat yang pernah sertai, bolehlah cuba untuk buat latihan ini yang ulang kaji bersama kita. Adapun sahabat-sahabat kita yang baru, bolehlah cuba dengar-dengar apa kita punya kelas ni bagaimana. Kalau kalau nak tengok daripada awal boleh juga. Boleh tengok daripada rakaman kelas kita yang ada di YouTube. Okey. Sahabat-sahabat sudah sedia? Saya tak nampak jawapan sahabat-sahabat sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ukhti Zahara. Kaifa haluki? Naam, hal antum musta'idun? Adakah awak semua dah bersedia untuk cuba terjemahkan Arab ke Melayu daripada ayat yang Ustaz nak bacakan ini? Okey. Kalau ada sahabat yang sudah bersedia, naam, Nur Hanim Kasim, ana musta'idun. Aywa. Bismillah, cuba dengarkan ayat ini, perkataan ini. Jaddi, jaddi, yaqra'ul Qur'ana fil ghurfah. Jaddi, yaqra'ul Qur'ana fil ghurfah. Jaddi, yaqra'ul Qur'ana fil ghurfah. Okey, latihan yang kita buat ni adalah latihan pendengaran. Jadi kita dengar perkataan Arab, lepas tu cuba terjemahkan. Lihat kemampuan kita sejauh mana kita faham. Jaddi yaqra'ul Qur'an fil ghurfah. Jaddi yaqra'ul Qur'an fil ghurfah. Ma makna jaddi yaqra'ul Qur'an fil ghurfah? Kita lihat jawapan sahabat-sahabat sekalian. Ma makna jaddi yaqra'ul Qur'ana fil ghurfah? Simple je kan? Datuk saya membaca Al-Quran di bilik. Ayuh, datuk saya membaca Al-Quran di bilik. Bagus, Masya Allah. Kalau daripada ayat datuk atuk saya sedang membaca Al-Quran di bilik, macam mana kita nak buat soalan? Maaf. Sekarang ni cuba terjemahkan soalan untuk ayat ini. Aina yaqra'ul Aina jaddi yaqra'ul Qur'an. Aina jaddi yaqra'ul Qur'an. Aywa ya ukhti Nur Hanim, datuk saya membaca Al-Quran di bilik.
Datuk saya sedang baca Al-Quran dalam bilik. Naam. Kalau yang ni, aina jaddi yaqra'ul Quran. Aina jaddi yaqra'ul Quran. Bunyi dia macam tu. Soalan. Aina jaddi yaqra'ul Quran. Hmm. Kalau macam tu, apa maksud dia? Ada tambah aina. Naam, maksud dia adalah di mana, kan? Aina kan maksudnya ialah di mana. Jadi, di mana atuk saya membaca Al-Quran. Ayuh. Okey, cuba sekarang ni sahabat-sahabat terjemahkan perkataan ini. Hal anta tatawaddau fil hammam? Hal anta tatawaddau fil hammam? Hal anta tatawaddau fil hammam? Ma makna hal anta tatawaddau fil hammam? Yang ini ada perkataan-perkataan dia dalam buku kita unit 2. Dan cuma ayat yang saya berikan ni adalah ayat yang berbeza daripada buku. Jadi maknanya nak uji sahabat-sahabat sekalian lah. Penggunaan dalam unit 2. Perkataan-perkataan yang ada dalam unit 2. Nah, hal anta tatawaddau fil hammam? Ma makna hal anta tatawaddau fil hammam? Hal anta tatawaddau? Naam ya ukhti Nur Hanim, ahsanti. Naam ya ukhti Halimah, ahsanti. Adakah awak berwuduk di bilik air? Betul tu. Aywa. Contohlah kan kalau kita tanya soalan tersebut kepada sahabat kita. Hal anta tatawaddau fil hammam? Kita jawab, kalau ya, na'am. Atawaddau fil hammam. Na'am. Atawaddau fil hammam. Na'am. Atawaddau fil hammam. Kalaulah ustaz kata na'am tatawaddau fil hammam, betul atau salah? Na'am tatawaddau fil hammam. Na'am tatawaddau fil hammam. Salah. Kenapa salah? Sebab kalaulah guna ta, maknanya awak. Jadi, kalau nak jawab daripada soalan, adakah awak berwuduk di dalam tandas? Kita kata, ya, saya berwuduk. Jadi, kalaulah saya, gunakanlah hamzah. Kan? Ayuh. Okey, itu contoh kalau nak jawab soalan tersebut lah. Okey, cuba sekarang ni terjemahkan perkataan ini pula. Kita cuba lagi. Naam. Ammi wa ammuka fi baiti. 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 Ma makna ammi wa ammuka fi baiti? Baca pelan-pelan dulu, lepas tu ustaz baca laju-laju. Ammi wa ammuka fi baiti. Ma makna ammi wa ammuka fi baiti? Mada? Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita sekarang ni sedang mengulang kaji pembelajaran yang berada di dalam unit 2. Unit 2, unit 1 gabunglah sekali. Paman saya dan paman kamu di rumahku. Aywah ya Ukhti Fahria Ajiji. Ahsanti, mumtaz jiddan. Bagus sekali. Pakcik saya dan pakcik kamu di rumah saya. Kan? Ammi wa ammuka fi baiti. Okey. Kalau ayat ini pula, bahasa Melayunya macam mana? Hal, maaf. Aina tusalli ammatuka? Aina tusalli ammatuka? Aina tusalli ammatuka?
Ewa. Cuba buat aina tusalli ammatuka. Ataupun bunyi dia aina ammatuka tusalli. Sama je. Sekarang ni aina ammatuka tusalli ataupun aina tusalli ammatuka. Muka surat berapa Ustaz? Saya ada buku. Alhamdulillah, tahniah sudah ada buku ya Ukhti Zainab. Muka surat kalau nak tengok daripada sebentar. Sebab sekarang ni kita lebih kepada ulang kaji pembelajaran yang ada dalam kelas uh, pembelajaran yang kita pernah ambil daripada kelas-kelas kita lah. Jadi kalau nak tengok muka surat, bolehlah tengok bahagian Al-Mufradat daripada muka surat 29 dan ada dalam muka surat 31, ada dalam muka surat 33 juga. Di mana paman kamu solat? Maaf, kalau paman ialah pakcik untuk lelaki. Tapi kalau untuk perempuan, makcik. Makcik apa? Paman juga ke? Tak pasti. Tapi makcik untuk perempuan lah. Okey. Pakcik solat di mana? Maaf. Ammatu. Kalaulah ammatu maknanya perempuan. Yang ni makcik. Makcik lah kan? Bukannya pakcik. Kita tak panggil pakcik perempuan. Kita panggil makcik. Okey. Kalau bahasa Indonesia, paman ialah pakcik. Kalau makcik, maman. Betul ke? Betulkan saya kalau salah. Naam. Jadi kalaulah makcik, sahabat-sahabat sekalian, tulisan dia adalah ammatun. Ammah. Aywa begini. Ammatuka tusalli. Aina ammatuka tusalli. Di mana makcik kamu solat? Contohlah kalau kita nak jawab daripada soalan ini, kita tanya kawan kita nak cari makcik dia. Kita tanya kawan dia, kita tanya kawan kita nak cari makcik dia. Ya akhi, wahai saudaraku, aina tusalli ammatuka? Aina tusalli ammatuka? Nah, makcik kamu solat di mana? Jadi orang tu pun jawab, ammati tusalli fi al-masjid. Contoh, ammati tusalli fil masjid. Makcik saya sedang solat di masjid. Okey, tahniah sahabat-sahabat sekalian, buat dengan baik sekali. Sekarang ni kita pertingkatkan lagi. Kita pertingkatkan lagi. Hal hadihi ghurfatuhu? Hal hadihi ghurfatuhu? Hal hadihi ghurfatuhu? Ma makna hal hadihi ghurfatuhu? Hal hadihi ghurfatuhu? Hal hadihi ghurfatuhu? Apakah ini kamarnya? Ya, betul tu. Adakah ini biliknya? Kalau bahasa Indonesia betul lah. Apakah ini kamarnya? Santi ya ukhti Fahriya. Ulang Ustaz. Boleh, tak ada masalah. Yang mana satu nak minta ulang. Adakah ini biliknya lelaki? Pandai ya ukhti Nurhanin. Ahsanti. Naam. Kalaulah kita tanya soalan macam tu, nak jawab macam mana? Adakah ini biliknya? Hal hadhihi ghurfatuhu? Maknanya boleh jawab sama ada na'am, hadhihi ghurfatuhu, ataupun la, hadhihi laysat ghurfatuhu. Boleh begitu. Na'am, hadhihi ghurfatuhu, ataupun la, hadhihi laysat ghurfatuhu. Tu contohlah kalau kita tanya soalan kepada orang kan. Kita tanya hal hadhihi ghurfatuhu. Saya nak tolong sahabat-sahabat sekalian, boleh mungkinlah kalau nak tulis ke apa kan. Jadi kalau orang tanya hal hadhihi ghurfatuhu, adakah ini biliknya? Kita cakap sama ada na'am, hadhihi ghurfatuhu, ghurfatuhu, ya ini biliknya, ataupun la,
Hadhihi laysat ghurfatuhu. Maaf, laysat ghurfatahu. Ghurfatahu. Nah. La hadhihi laysat ghurfatahu. Kalau nak kata ya ini bilik dia, na'am hadhihi ghurfatuhu. Kalau nak kata ini bukan bilik dia, la hadhihi laysat ghurfatahu. Macam tu. Okey, yang terakhir, sahabat-sahabat. Sekejap, kita tengok. Ada orang tanya soalan, tak ada. Okey. Yang terakhir, sahabat-sahabat cuba usahakan untuk terjemah. Bismillah. Sudah sedia? Ingat tak perkataan ni? Uh, Nadharatuka wa mi'tafuka fi hadzal masjid. Nadharatuka wa mi'tafuka fi hadzal masjid. Nadharatuka wa mi'tafuka fi hadzal masjid. Apa maksud nadharatuka wa mi'tafuka fi hadzal masjid? Kacamatamu dan payungmu di dalam masjid. Ya ukhti Fahriya, santi mumtaz jiddan. Syukran. Tapi itu bahasa Indonesia. Betul lah tu. Ewa. Kalau bahasa Melayunya, ewa, Ukhti Nurhanim sudah tuliskan. Cermin mata awak dan jaket awak. Payungmu, maaf. Payungmu salah. Okey. Yang betulnya adalah jaket ataupun kot lah. Kalau sahabat-sahabat terlupa perkataan dia, ni dia tunjukkan. Ada dalam muka surat 33. Okey. Yang ini gambarnya. Sebentar saya tunjukkan. Dan mungkin ada yang terlupa ataupun tidak tahu. Ini dia. Nadharatuka wa mi'tafuka fi hadzal masjid. Cermin mata kamu dan jaket atau kot kamu di masjid ini. Contohlah kalau orang tu tanya, bos ataupun sahabatku, nampak tak cermin mata dan jaket saya? Orang tu tak tahu mana yang dia letakkan. Tapi kalau nak tanya tu mungkin sahabat-sahabat tak tahulah. Ataupun boleh tanya, Aina nadharati wa mi'tafi? Aina nadharati wa mi'tafi? Aina nadharati wa mi'tafi? Macam mana tu tulisan dia? Apa maksud dia tu kan? Di mana nadharati, cermin mata saya, nadharati wa mi'tafi. Aina nadharati wa mi'tafi? Mana cermin mata saya dan kot saya? Jadi jawabnya, macam contohnya orang tu tolong bagi tahulah, dekat masjid contohnya. Nadharatuka wa mi'tafuka fi hadzal masjid. Dia kata dalam masjid ni. Macam itulah contohnya. Okey. Boleh insya-Allah. Okey. Bahagian pertama sahabat-sahabat sudah selesai dengan baiknya. Sekarang ni kita cuba tukarkan daripada Melayu ke Arab pula. Boleh tak sahabat-sahabat buat? Naam, cuba buat. Harap-harap sahabat-sahabat dah sedia. Dah sedia belum? Hal antum musta'idun insya-Allah? Kalau sudah sedia katalah ana musta'idun. Saya bersedia. Okey, yang ini susah sikit. Tapi saya harap sahabat-sahabat bolehlah bezakannya. Tapi tak apa, kalau salah, macam mana nak cakap? Kalau salah, tak apa. Yang penting sahabat-sahabat berani cuba. Sebab kita belajar daripada kesilapan. Kan? Wah. Naam. Ayah saya sedang membaca Al-Quran di dalam masjid. Ayah saya sedang membaca Al-Quran di dalam masjid. Ayah saya sedang membaca Al-Quran di dalam masjid.
Saya tak tuliskan di hadapan sahabat-sahabat sekalian kerana hendak menguji bagaimana sahabat-sahabat susunkan ayat dalam minda sahabat-sahabat sekalian. Jadi ustaz tak tuliskanlah selagi sahabat-sahabat belum cuba untuk buat sendiri. Apa ayat dia ustaz? Uh, Ayah saya sedang membaca Al-Quran di dalam masjid. Susah kan? Tak apa, kita cuba. Salah pun tak apa. Yang penting berani cuba. Kalau yang sudah tulis ataupun sudah sebut, cubalah sebut berkali-kali. Sebab ini ulang kaji untuk kita semua. Abi yaqra'ul Quran fil masjid. Hada jawab ukhti Fahriya Ajiji. Abi yaqra'ul Quran fil masjid. Abi yaqra'ul Quran fil masjid. Abi yaqra'ul fil masjid. Okey, bagus. Abi yaqra'ul Quran fil masjid. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Kebanyakan sahabat-sahabat kita tahulah macam mana nak tuliskan. Saya minta izin kopi sahabat-sahabat punya jawapan. Jadi, uh, jadi inilah dia punya ayat. Abi yaqra'ul Quran fil masjid. Ayah saya sedang membaca Al-Quran di masjid. Contohlah kita sedang cari ayah kawan kita. Kita ada kawan, kita nak cari ayah dia. Kita tak tahu ayah dia dekat mana. Ataupun kita tanya dia sedang baca dekat mana. Baca Quran dekat mana. Jadi kita tanya dia, ayah awak sedang baca Quran di mana? Macam mana tu nak kata ayah awak sedang baca Al-Quran di mana? Ataupun di manalah lebih tepat. Di mana ayah awak sedang baca Al-Quran? Di mana ayah awak sedang baca Al-Quran? Di mana ayah awak sedang baca Al-Quran? Yaqra'u abuka fi masjid. Maaf. Yaqra' abi. Betul lah tu. Ya Ukhti Zainab. Abi yaqra'u Al-Quran fi masjid. Bagus, bagus. Naam. Sekarang ni cuba dengarkan di mana ayah awak sedang baca Al-Quran. Di mana ayah awak sedang baca Al-Quran. Okey, ada jawapan sahabat tadi untuk yang tadi tu kan. Yang ayah saya sedang baca Al-Quran di masjid. Ada yang tulis walidi. Aywah. Walidi pun sama jugalah untuk abun. Perkataan lain selain daripada abun ialah walid. Okey. Siang sudah makin terang, saya kena kurangkan dia punya cahaya. Macam mana tu nak kata di mana ayah awak sedang baca Al-Quran? Aina yaqra'u abuka Al-Quran? Wah, ini sangat cantik ni. Aina abuka yaqra'ul Quran? Ukhti Fahriah buat dengan baik. Ukhti Nurhanim juga cantik terjemahannya. Aina abuka yaqra'ul Quran? Ukhti Halimah juga buat dengan baik sekali. Abi yaqra'ul Quran fil masjid. Ini untuk yang tadi. Radin Tumina. Aina abuka yaqra'ul Quran? Okey, cantik ya Ukhti Radin. Cuma untuk perkataan ini kena tambah waw lah. Seperti jawapan sahabat kita. Kita ambil Ukhti Nur Kasim punya jawapan. Macam ni. Aina yaqra'u abuka Al-Quran? Di mana ayah kamu sedang baca Al-Quran? Atau kita ambil jawapan daripada Ukhti Fahriah. Lebih kurang begini dia punya tulisan. Aina abuka? Di mana ayah kamu yaqra'ul Quran? Sedang membaca Al-Quran. Cuma Hamzah ni perlu jadikan yang berombak lah. Sebab kita baca mad. Hakadah. Tamam. Aina yaqra'u abuka Al-Quran? Atau aina abuka yaqra'ul Quran? Okey, tu baru untuk cerita ni. Kalau yang lain boleh tak? Kita cuba buat yang lain. Kita ada belajar nombor juga. Jadi harap-harap sahabat-sahabat ingatlah tentang nombor-nombor.
Okey. Naam. Hadza, sepatutnya hadhihi. Tak apalah. Hadhihi dulu. Hadhihi sab'atu aulad fi musalla. Hadhihi sab'atu aulad fi musalla. Ni bukan. Ni bahasa Melayu, bahasa Arab ke Melayu. Ustaz nak bahasa Melayu ke Arab. Okey, tak apa. Kita cuba lagi sekali. Minta maaf. Minta maaf, Ustaz silap. Okey, okey. Kita cuba buat. Okey, sekarang ni Ustaz dah tahu dah. Okey. Cuba buat uh, ibu dia, okey, ibu dia ataupun mak dia sedang solat di dalam bilik. Ibu dia sedang solat di dalam bilik. Ibu dia sedang solat di dalam bilik. Naam. Ibu dia sedang solat di dalam bilik. Macam mana nak kata tu? Ibu dia sedang solat di dalam bilik. Boleh, boleh. Sahabat boleh. InsyaAllah. Mula-mula bagi tahu ibu dia dulu. Ataupun boleh mula dengan sedang solat. Sedang solat ibu dia di dalam bilik. Itu kalau susunan bahasa Arab lah. Maaf. Kalau sahabat-sahabat nampak saya macam minum tangan kiri. Sebenarnya ini tangan kanan saya lah. Saya sepatutnya minum dua tangan. Bismillah. Panggil apa? Flip-flip. Benda tu. Saya kena ubah kot. Dia punya apa panggil? Setting. Kamera. Nampak? Nampak tak cantik kalau minum. Nah, macam mana tu nak kata ma makna bahasa Arab dia, ibu saya sedang ibu macam mana tu? Ibu saya kan saya kata. Tak, ibu dia. Ibu dia sedang solat di dalam bilik. Ibu dia sedang solat di dalam bilik. Mana nak tukar ni? Berarti saya filter. Tak ada. Ibu dia sedang solat di dalam ummuhu tusalli fi ghurfati fil ghurfah. Okey, letak fil ghurfati. Maksudnya baris bawah. Okey. Taqra'u ummi fi ghurfah. Okey. Yang ni kita kena bantu sahabat-sahabat kita. Okey, kita start daripada ukhti Faharia. Ummuha tusalli fil ghurfah. Ibu dia sedang solat di dalam bilik. Bagus. Macam ukhti Faharia punya jawapan. Saya tunjukkan sahabat-sahabat sekalian. Ummuha tusalli fil ghurfah. Adapun ha yang di sini adalah untuk dia perempuan, kan? Maknanya ibu dia, yang ni dia perempuan, mungkin yang kita kata Aisyah lah contohnya. Kan? Ibu Aisyah, ibu dia sedang solat di dalam bilik ummuha. Ada tak yang kata ummuhu? Ada. Macam Ukhti Nurhanim punya jawapan. Kita pastekan dulu. Ummuhu yusalli fil masjid. Yang ini adalah untuk kalaulah contohnya ibu dia tu, contoh ibu Iqbal ataupun ibu Ahmad, kan? Ahmad, ibu dia sedang yusolli. Yang ni ada kesilapan. Minta maaf ya ukhti. Siapa nama? Nurhanim. Apa kesilapan dia? Biar Ustaz letakkan warna merah. Biar sahabat-sahabat nampak. Di yusolli. Yusolli ini ada kesilapan. Okay. Yusolli ada kesilapan. Tak apa. Ada kesilapan tak apa. Jangan risau-risau. Tak perlu sedih-sedih. Sebab kita semua sedang belajar. Bahkan Ustaz pun masih belajar lagi. Dah boleh bahasa Arab, masih ambil khusus bahasa Arab. Nah, ummuhu yusalli. Yang ini silap. Sebab kita sedang kata ibu dia yang solat. Jadi kita tak kata ya. Sebab ya tu untuk dia lelaki. Huwa. Ustaz letak huwa dekat sini lah. Huwa. Huwa. Jadi huwa yusalli. Huwa yusalli.
Huwa yusolli. Jadi kalau untuk hiya macam mana? Macam yang ukhti Fahriah. Ukhti siapa tadi? Fahriah telah sebutkan tadi. Macam mana tu? Yang betul. Kita letak warna hijau kan. Buat jadi besar pula. Hmm. Kita tukarkan warna hijau nampak macam betul lah. Gitu. Macam ni. Hiya bukan huwa lah ni. Hiya. Okey. Hiya tusalli. Kita kan pernah belajar huwa yusalli, hiya tusalli. Jadi sebab tu kita kata ummuha tusalli fil ghurfah. Tu kalau untuk dia dia perempuan lah sedang solat. Dia perempuan sedang solat. Tapi kalau macam nak buat jawapan ukhti siapa nama tadi? Minta maaf lupa. Nur Hanim. Kita baca ummuhu tusalli juga. Ummuhu tusalli. Ummuhu tusalli. Ibu dia sedang solat. Sebab yang sedang solat kan ibu dia. Ibu yang perempuan kan. Jadi sebab tu kita kata tusalli. 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 Kenapa dia nak padam? Ni. Tusalli. Macam tu. Nampak tak yang bawah ni? Ummuhu tusalli fil masjid. Aywa, bagus. Alright. Jadi bagaimana nak tanya tu soalan di mana ibu awak sedang solat? Mungkin sahabat-sahabat dah tahu dah nak buat macam mana. Di mana ibu awak sedang solat? Di mana ibu awak sedang solat? Okey, yang ni saya padam dulu. Di mana ibu awak sedang solat? Jadi soalan dia, di mana ibu awak sedang solat? Ibu saya sedang solat di masjid. Itu untuk ibu awak dengan ibu saya. Minta maaf sahabat-sahabat sekalian. Saya sebenarnya nak minta ibu dia. Boleh tak kalau sahabat-sahabat buat ibu dia? Di mana ibu dia, yakni ibunya sedang solat? Minta maaf kalau ada yang dah tulis. Cuba tukarkan, di manakah ibunya sedang solat? Di manakah ibunya sedang solat? Di manakah ibunya sedang solat? Terima kasih. Kalau ibu dia, ibunya? Aina ummuha tusalli. Macam Ukhti Fahriah punya jawapan. Ini ibunya. Aina ummuha tusalli. Ini untuk kalau ibu dia perempuan lah. Di manakah? Aina, maaf. Kita kecilkan sikit. Aina ummuha tusalli. Okey, dekat sini. Ni. Dengan tusalli. Yang ni penting. Aina ummuha tusalli. Di manakah ibunya sedang solat? Kalaulah dia tu macam contohnya Aisyah. Di manakah ibu Aisyah sedang solat? Kalaulah contohnya ibu Zaid, ibu Ahmad. Kita baca. Aina ummuhu tusalli. Aina ummuhu tusalli. Di manakah ibunya sedang solat? Okey. Jadi boleh dua. Aina ummuha tusalli atau aina ummuhu tusalli. Aina tusalli ummuhu, aina ummuka tusalli, aina yusalli ummuhu, aina ummuha tasilah. Okey, kalau sahabat-sahabat buat jawapan selain daripada ini, contohnya, Ustaz copy balik yang ni. Macam kadang-kadang ada yang masih tersilap bahagian ta dengan ya. Aina ummuha yusalli, aina ummuhu yusalli. Kita nak kata yang sedang solat tu adalah ibu. Betul? Ibu yang sedang solat. Di mana ibu dia sedang solat? Ibu dia kan sedang solat. Dia sedang solat tu ibu. Ibu tu kan perempuan. Jadi sebab tu kita tak guna ya. Sebab ya ni untuk siapa? Mana nak dapat warna kuning belakang ni? Ya ni untuk siapa sahabat-sahabat sekalian? Ya sini adalah untuk huwa.
Ma makna huwa? Huwa adalah dia lelaki, kan? Huwa adalah dia lelaki. Jadi kita tak naklah guna yusolli. Sebab yusolli tu adalah untuk dia lelaki. Jadi kalau untuk dia perempuan, kita pakai hiya tusolli. Tengok tu pakai ta. Hiya tusolli. Hiya tusolli. Kalau huwa yusolli. Sebab kita kata ibu kan, ibu dia sedang solat. Siapa sedang solat? Ibu, ibu perempuan. Jadi sebab tu kita kata tusolli, hiya tusolli. Aiwa. Okey, yang terakhir kita cuba lagi terjemahkan Melayu ke Arab. Okey. Ya ya sadiqi. Ya sadiqi. Aina ghurfatuka? Ya sadiqi. Itu bahasa Arab ke Melayu. Tak apa, kita tukar. Ustaz selalu tertukar bahasa Arab ke Melayu, masa Melayu. Okey. Cuba sahabat-sahabat buat. Wahai, wahai kawan perempuanku. Di manakah, wahai sahabat perempuanku, di manakah bilik awak? Wahai sahabat perempuanku, di manakah bilik awak? Terjemahkan Melayu ke Arab. Wahai sahabat perempuanku, di manakah bilik awak? Wahai sahabat perempuanku, di manakah bilik awak? Ataupun kawan, wahai kawan perempuanku. Oh, my girlfriend. Lebih kurang lah. Tapi sebenarnya bunyi dia macam ni. Uh, Kawan, mana bilik kamu? Itu kalau bahasa Melayu lah. Bahasa Melayu macam ni. Okey, kita dah nampak dah jawapan sahabat kita. Ukhti Fahriah yang pertama dalam menjawab jawapan kita. Ya sadiqati, aina ghurfatuki? Aywah. Ya sadiqati, aina ghurfatuki? Ukhti Fahriah jawab dengan betul. Ukhti Nur Hanim pun betul. Tertinggal tanda soal. Radin. Ukhti Radin. Ya sadiqi, aina ghurfatuki? Okey. Di sini ada kesilapan sedikit. Ukhti Fahriah dengan Ukhti Nur Hanim betul lah. Dia punya soalan begini. Ya sadiqati, aina ghurfatuki? Ustaz tolong tulislah. Sadiqati, ghurfatuki. Wahai kawan perempuan saya, di manakah bilik awak? Ya, maksud dia macam ni. Kawan, bilik awak di mana? Contoh. Ya sadiqati, aina ghurfatuki? Tapi kalau kita kata ya sadiqi, yang ini ada salah. Kalau kata ya sadiqi, yang ini ada kesalahan. Apa salah dia tu? Ya sadiqi. Sadiqun, kawan lelaki. Yang ustaz kata, di manakah wahai kawan perempuan saya? Kawan perempuan, bukan kawan lelaki. Jadi kalau kawan perempuan kita tambah ta sadiqatun. Sadiqatun ta marbutah lah kan. Tapi tambahkan dengan saya, kawan perempuan saya, sebab tu jadikan ta tu terbuka. Sadiqati. Macam ni lah. Sadiqati. Tapi kalau lelaki, kawan lelaki saya, sadiqi. Ya sadiqi. Begitulah. Ya sadiqati, aina ghurfatuki? Ya sadiqati, aina al-ghurfa? Ya sadiqi. Okey, macam tadi, kalau sadiqi, tu kawan lelaki lah. Jadi yang ni tidak tepat. Sebab ustaz minta kawan perempuan. Okey. Jadi, kalaulah soalan dia begini, jawapan dia macam mana? Jawapan dalam bahasa Melayu adalah begini. Bilik saya, alamak. Sahabat-sahabat pernah belajar perkataan ni. Tapi dululah, sekarang tak tahu ingat ke tak. Okey, bilik saya uh, kanan
Tandas. Ataupun di sebelah kanan tandas. Tapi bila terjemahkan Arab, sebelah tu tak adalah. Dia punya bunyi macam ni. Di kanannya tandas. Okey, cuba buat. Bilik saya di kanannya tandas. Tak ada nya. Dia punya bunyi kalau terjemahkan Arab dia macam ni. Bilik saya di kanan tandas. Macam tu. Tapi kalau kita nak cantikkan ayat bahasa Melayu, di kanannya tandas. Jadi macam mana tu terjemahannya? Bilik saya di kanan tandas. Bilik saya di kanan tandas. Cuba buat. Subhanallah. Sampai saya search how to live in OBS. Go to the edit menu, hover over transform. Okey, macam mana nak kata apa tadi saya cakap? Tandas bahasa Indo apa Ustaz? Tandas bahasa Indonesia. Tandas maksudnya minta maaf. Ada yang tidak tahu. Kamar mandi. Aiwa, kamar mandi. Bilik air. WC. WC. Okey. Bilik saya, tamam. Kamar saya di kanan bilik air, kamar mandi. Bilik saya di kanan kamar mandi. Okey, kita tengok jawapan sahabat-sahabat sekalian. Ghurfati fi yamin tandas. Okey, macam Ukhti Faharia dia dah dapat idea dia, cuma dia tak tahu tandas tu apa. Minta maaf. Ghurfati fi yamin yakni tandas. Hammam macam Ukhti Nurhanin bagi tahu ghurfati fi yamin al-hammam itu Yaman. Okey, dia ada ya kat situ yang tertinggal. Yamin hammam. Ghurfati fi yamin hammam. Macam Ukhti Zainab dia jawab dengan tepat juga. Ahsanti. Radin Tumina hammamil yamin. Minta maaf, itu jawapan sangat-sangat jauh. Hammamil yamin, yakni tandas saya yang kanan. Aiwa, tandas saya yang kanan. Minta maaf, tapi bagus kerana berani mencuba. Kita belajar daripada pengalaman. Siapa yang belajar daripada pengalaman tu, yakni bertambahlah pengalaman dia dan pengetahuan dia. Ghurfati fi, Ukhti Zahara tertinggal perkataan selepas dia. Milik saya di. Okey, jadi jawapan yang tepat seperti Ukhti Zainab bagi tahulah. Saya copy dia punya jawapan dan letak di sini. Ghurfati fi yamin al-hammam. Ingat alif lam sajalah. Ghurfati fi yamin al-hammam. Bilik saya di sebelah kanan tandas. Ghurfati fi yamin al-hammam. Contoh macam kita tanyalah, aina ya sadiqi, aina ghurfatuk? Ya sadiqati, aina ghurfatuki? Ghurfati fi yaminil hammam. Bilik saya di sebelah tandas. Alright, yang terakhir. Soalan-soalan. Jadi sahabat-sahabat sekalian, soalan-soalan dalam bahasa Arab ini sangat-sangatlah penting. Al-as'ilatu fi lughatil arabiyyah muhimmatun jiddan. Wa uridu antum dan saya mahu sahabat-sahabat sekalian nyatakan apa sahaja jenis kata tanya soalan-soalan yang kita pernah belajar setakat ini ataupun yang belum pernah belajar. Saya bagi sahabat-sahabat waktu untuk fikirkan dan tuliskan di ruangan komen. Saya kecilkan ini supaya saya boleh tulis soalan-soalan tersebut. Naam. Apa contoh kata tanya yang kita pernah belajar dalam unit 1 dan 2 ni? Okeylah Ustaz bagi tips. Macam tadi kita ada gunakan soalan aina.
Aina ni yang kita pernah belajar di sini. Apa lagi selain daripada aina? Ma huwa ghair kalimah aina, soal aina. Untuk edit menu or transform left horizontal. Aywa, sudah. Ni tangan kanan saya kan. Betul tak? Oh, betul lah. Nampak macam tangan kanan. Sudah flip kan. Baru saya tahu caranya. Okey, naam. Hal kaifa aina jayyid. Hal kaifa aina hal kaifa ada lagi selain daripada hal aina dengan kaifa. Daripada unit 1 dan juga unit 2. Okey, ada yang bagi tahu yang baru. Okey, ada sahabat kita bagi tahu yang baru, contohnya mata. Yang ni barulah. Yang ni baru. Yang ni kita belum pernah belajar lagi. Tapi ada yang sahabat dah belajar lebih advance dari kita dan dia dah tahu lebih awal lah tentang perkara maklumat ni. Mata contohnya. Yang ni cantik. Aina hal kaifa yang kita pernah belajar. Aina hal dengan kaifa yang kita pernah belajar. Aina di mana, hal adakah, kaifa bagaimana. Mata ni baru. Maksudnya bila. Maksudnya ialah bila. Tukar. Bilakah. Apa lagi perkataan soalan-soalan yang kita pernah belajar? Ma. Betul tu. Ma. Ma ialah apa yang itu kita pernah belajar. Ma. Ma maksudnya apa? Kan kita pernah cakap mas muka. Ma jinsiyatuka. Kan? Ada lagi. Dekat unit ni ada lagi satu yang kita belajar. Dalam unit ni ada lagi satu yang kita belajar. Ada sahabat sebut kam. Kam ni barulah. Kita belum belajar lagi. Kam maksudnya berapakah? Berapa? Berapa? Aina hal kaifa mata makam. Ada lagi. Okey, mungkin sahabat-sahabat lupa. Siapa? Siapa bahasa Arab apa? Siapa? Milik. Siapakah kali ini? Macam tu yang lagu dia. Aywa, betul tu. Siapa ialah man. Man. Man siapa? Okey. Jadi setakat ni alhamdulillah kita ada belajar hal, aina, kaifa, ma, man. Ada 5 lah. Lebih kurang. Setakat yang Ustaz ingat. Ada hal, adakah, aina, di mana, kaifa, bagaimana, ma, apa, man, siapa. Okey, jadi tu antara yang kita pernah belajar. Okey, ada tak lagi sahabat-sahabat yang lain sebut? Tak ada. Yang lain semua betul lah tu. Okey, jadi apa yang Ustaz nak daripada sahabat-sahabat sekalian buat? Contoh, Ustaz padam yang ni. Ustaz tak nak padam yang ni. Ustaz nak padam yang ni dengan Ustaz tukarkan ni kepada perkataan Arab. Contoh perkataan yang Ustaz nak gunakan ialah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita guna perkataan masjid. Senang. Yang perkataan senang. Masjid. Ada apa dengan masjid contohnya? Apa soalan yang kita boleh gunakan daripada perkataan hal? Apa soalan yang kita boleh gunakan daripada perkataan hal? Cuba buat, adakah ini masjid dia? Adakah ini masjid dia? Macam mana kita nak sebut? Adakah ini masjid dia? Hal hada masjiduhu? Hal hada
masjiduhu. Itu kalau untuk hal. Cuba buat aina. Sekarang ni cuba buat aina. Apa soalan yang sesuai untuk aina dengan masjid? Kita boleh kata di mana Masjid Putrajaya. Aina Masjid Putrajaya. Aina Masjid Putrajaya. Kan? Aina Masjid Putrajaya. Untuk kaifah. Apa soalan yang kita boleh tanya daripada kaifah dengan masjid? Kaifah kan maksudnya bagaimana? Contohlah sahabat kita tu dia seorang yang banyak membina masjid. Semoga Allah Ta'ala kurniakan kita taufik untuk membina masjid juga di dunia. Sebab siapa man bana masjidan banallahu lahu baitan fil jannah, tak silap. Siapa Nabi SAW bagi tahu, kama qala Nabi SAW ataupun seperti yang baginda Nabi SAW bagi tahu, siapa yang membina masjid, Allah Ta'ala akan membina satu mahligai untuknya di dalam syurga. Besar fadilah membina masjid. Okey. Jadi bagaimana kita nak tanya kawan kita tu, awak punya masjid tu apa cerita? Belum spelling Putrajaya. Ya ni begitulah lebih kurang. Macam mana kita nak tanya kaifah dengan masjid? Awak punya masjid macam mana? Masjid awak apa cerita? Kita cakap kaifa halu masjidika. Kaifa hal masjidika. Kaifa hal masjidika. Kaifa hal masjidika. Betul tak? Kaifa hal masjidika. Okey, tu untuk kaifa dengan masjid. Kalau ma dengan masjid, apa dengan masjid? Apa dengan masjid? Apa yang sesuai? Hmm, kita boleh gunakan apa nama masjid ini. Kan? Apa nama masjid ini? Macam mana nak kata, masjid ni namanya apa? Ataupun, apa nama masjid ini? Apa nama masjid ini? Ma ismu hadal masjid? Aywa. Ma ismu hadal masjid? Ma ismu hadal masjid? Tu kalau untuk ma lah. Ma dengan masjid. Alright. Ma ismu hadal masjid? Apa nama masjid ini? Sekarang ni macam mana kita nak tanya soalan dengan man? Dengan perkataan masjid. Man dengan perkataan masjid. Cuba fikirkan siapa dengan masjid. Macam mana tu nak buat tu? Siapa masjid? Macam pelik lah pula kan? Tapi kita boleh kata siapa di dalam masjid? Siapa di dalam masjid? Ataupun ada siapa di dalam masjid? Tak tahulah sahabat pernah dengar tak perkataan ada. Ada dalam bahasa Arab ialah yujad. Okay. Ada dalam bahasa Arab ialah yujad. Yujad. Bukan yuji. Yujad. Okey, jadi macam mana tu nak kata siapa yang ada di dalam masjid? Man fil masjid ataupun man yujad fil masjid. Man yujad fil masjid. Hal hadha masjiduhu? Aina masjidu Putrajaya? Kaifa halu masjiduka? Masmu hadzal masjid? Man yujad fil masjid? Na'am ya ukhti Puan Raziah. Ahsanti mumtaz jiddan. Tengok tu. Kalau sahabat-sahabat nak tengok jawapan ataupun untuk nak tulis balik macam mana nak tanya soalan-soalan ni, tengok jawapan ukhti Puan Razia. Dia telah bagi uh, panggil contoh yang complete. Saya boleh letak di sini jugalah. Alamak. Macam terlalu banyak. Kita kena buat page baru. Dan saya tunjukkan di sinilah. Macam ni jawapan dia. Jadi secara konklusinya sahabat-sahabat sekalian, semoga Allah berkati sahabat-sahabat sekalian. Ini adalah contoh soalan-soalan yang kita boleh tanya dalam bahasa Arab. Tentang perkataan masjid sahaja. Hal hada masjiduhu?
Itu yang pertama. Adakah ini masjid dia? Kalau untuk aina, aina masjid Putrajaya, aina masjid Putrajaya. Kalau untuk kaifa, kaifa halu masjidika? Kaifa hal masjidika? Kalau untuk ma, masmu hadzal masjid. Masmu hadzal masjid. Masjid ini namanya apa? Kan. Lepas tu yang terakhir man. Yang terakhir man, man yujad fil masjid. Man yujad fil masjid. Yujad fi'il madinya apa Ustaz? Okey, fi'il madinya ialah wajada. Wajada. Wajada yajidu. Wajada fi'il madi mudhari' yajidu. Yajidu. Cuma untuk yang ini, yang yujad, dia adalah fi'il mabni majhul. Maksud fi'il mabni majhul, dia jadi di. Macam tu. Contohnya, wujida diadakan, yujadu. Macam tu lah. Wujida, yujadu. Itu fi'il madinya. Okay. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekarang ni subhanallah, saya ingin berterima kasih kepada sahabat-sahabat sekalian kerana telah melakukan ulang kaji ini dengan baik sekali. Ada pun yang mungkin terpinga-pinga apa semua ataupun masih first time lagi dalam kelas kita, tak ada masalah. Sebab sahabat-sahabat boleh ulang kaji. Apa panggil daripada rakaman-rakaman yang terdahulu. Sebab kelas kita ni pun kelas yang secara perlahan-lahan dan kita merangkak-rangkak lah. Senang cerita. Tak nak laju-laju. Sebab kalau laju-laju nanti kan stres pula. Kalau stres, mulalah rasa macam tak semangat nak belajar. Tapi sebenarnya kita kena sentiasa belajar lah. Sebab apa ni? Macam mana nak cakap? Menempuhi jalan menuntut ilmu tu, subhanallah, sebenarnya dah berada di dalam kenikmatan besar. Kan? Walaupun susah, walaupun ya ni, alhamdulillah. Macam mana hadis Nabi SAW, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuhi jalan menuntut ilmu, Allah mudahkan untuk dia jalan ke syurga. Salatu hadal masjid. Sebab dua alif dekat. Sebab dua alif dekat-dekat. Oh ya ke? Ada salah ke? Ma ismuha dal masjid. Sebab dua alif dekat-dekat. Kalau tanya salah, betul lah kot kalau tukarkan dal tu kepada zal. Okey. Tapi kalau dekat sini, hadal masjid, betul lah. Okey. Ada alif ni betul. Alif lam ni pun betul. Macam tu. Okey. Alhamdulillah. Ada soalan lain selain daripada Ustaz yujad fi'il madinya apa? Tak ada. Okey. Jadi insya-Allah sahabat-sahabat sekalian, pada kelas minggu depan insya-Allah kita akan sambung kelas kita dan mengikut bukulah. Kita sambung muka surat yang seterusnya insya-Allah. Jadi kalau tak ada apa-apa, kita tangguh kelas kita dengan tasbih kafarah dan surah wal asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amiltu su'an wa zalamtu nafsi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Syukran jazilan ya ikhwanana, ila liqa, ma'assalamah. Assalamualaikum.